Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Insyaallah malam ni sekali lagi kita sama-sama duduk berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah taala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Insyaallah malam ni kita cuba membicarakan tentang sepotong ayat yang tuan-tuan biasa baca ayat ni dalam suratul Baqarah ayat 1 sampai 2. Ayat 1 dan 2 je tuan-tuan. Hak ni pun kepahaman kita tak jelas kan? Tuhan kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, kitab Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ni kata kitab Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Apa saja yang ada dalam Al-Quran tidak boleh sama sekali ada perasaan ragu kita kan? Menunjukkan kita ragu, kita pun tak amalkanlah dah, sebab kita tak yakin apa kita amalkan kan. Dia nak amalkan pasal ada keyakinan. Kalau doktor kata ubat ni bagus, kita pun makanlah ubat tu sebab kita yakin ubat tu kan. Cuba kita ragu-ragu ubat ni elok ke tak elok, mampus kita tak nak makan. Sama kat Quran. Kita kata kita tak ragu, tapi dalam waktu yang sama kita tak ikut pun kan. Kita kata yang dimaksudkan ragu-ragu terhadap kebenaran, keindahan dan kesempurnaan ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran. Contoh tuan-tuan, Allah Ta'ala kata wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Yakin tak ayat ni? Janganlah orang-orang yang bakhil dengan barang-barang dikurniakan Allah kepadanya mengira bahawa bakhil itu lebih baik bagi mereka, bahkan kejahatan bagi mereka. Yakin tak ayat ni? Yakin ayat ni? Habis kenapa kita takut nak bersedekah?
Kenapa kita takut nak berinfak? Pasal apa takut? Ni Tuhan kata ni, harta kamu tu bukan baik bagi kamu. Sebenarnya bal huwa syarrul lahum, dia tak baik bagi kamu kalau kamu simpan dia. Habis percaya tak kita dengan sedekah? Percaya. Habis kenapa payah sangat nak sedekah? Bukan nak, tak percayalah tu. Sebenarnya hakikat dia kita tak percaya. Kita tak percaya hakikat dia, bukannya pasal apa dah. Nafsu yang tolak kepercayaan tu, nafsu yang buat tolak kita tak percaya tu. Kita tak percaya hakikat dia, tuan-tuan. Betul tak Tuhan kata wa ma yughni anhu malu iza taradda, hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia mati. Percaya? Habis kalau percaya, kenapa kita simpan kat harta kita? Ambil. Kita tak percayalah, tuan-tuan. Macam-macam alasan kita jawab kan. Tuan, harta ni bila dah mati tak bermanfaat. Besok tapi ustaz, ada tapinya. Pasal apa ada tapi tu? Pasal apa ada tapi tu? Tuan-tuan, ni perbahasan Alif Lam Mim ni, surah Baqarah ni. Pasal apa ada tapi? Apa saja yang bentuk Tuhan sebut, kita mesti kata tapi. Ada tapi je kan? Contohlah, kita nak buat hukum Allah Ta'ala, bukan kita tak nak buat, tapi pasal apa tapi tu? Tak yakin kan? Tak yakin lah, tu sebab tu yang kata tapi tu. Yakin apa maksudnya? Apa yang Tuhan perintah, buat terus. Macam tu saya kata tadi, doktor kata makan ubat ni tuan yakin tak yakin? Ubat tu pahit kan? Ubat tu tak sedap lah. Kenapa telan? Pasal yakin cakap doktor tadi baik. Saya nak makan doktor, tapi cubalah cakap lagu tu tengok. Kan? Cuba kita cakap lagu tu. Saya bukan tak nak makan doktor, tapi doktor pun kata, nak baik ke tak nak baik? Kita pun jawab, nak baik lah. Nak baik kena makan. Nak baik kena makan. Tapi kenapa tapi? Tak ada kita tapi dah. Bila kata nak baik tak? Nak. Langsung telan terus. Kok serenggam lah makan. Menunjukkan kita yakin doktor tu cakap nak baik ke tak nak? Kan? Tapi dengan Tuhan, kita kata kita yakin dengan Tuhan. Hakikatnya kita ni, kita tak yakin dengan Tuhan. Kita kata Islam tu indah. Kalau dah indah, amalkanlah. Apa tak amalkan? Kata indah, Islam ni cantik, amalkanlah. Takkan tak amal kot? Pasal apa tak nak amalkan? Nak pula amalkan yang tak cantik. Artinya Tuhan punya tak sempurna lah lagi. Walaupun kita baca ayat Quran, tidak ada keraguan. Kalau kita tak ragu, kita buatlah. Kenapa kita tak amalkan? Sedangkan kita mengamalkan hak orang lain. Tuhan kata hukum aku ni adalah hukum yang sangat adil. Kenapa tak buat? Hukum orang lain enggak yang kita buat, sebab kita tak yakin dengan hukum Tuhan. Lepas tu kita pun berbincang, kan? Lebih teruk lagi, kita komen pula. Ada jaminan ke kalau kita buat hukum Tuhan tu kita boleh aman? Ni, itu ragu ke yakin? Dia tak nampak kan? Dia ragu lah kan? Benda ragu. Kita tengok jawapan ragu ni apa benda. Kan? Dia kata apa? Bila mana kita ni ragu terhadap Islam, terhadap kebenaran, terhadap keindahan ni, dia merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya. Seolah-olah zaman jahiliyah masih dalam pemikiran orang Islam. Sampai Tuhan kata pun kita masih ada tapinya. Dahsyat kita. Bukan tak nak buat, tapi kan? Sebab itu golongan manusia yang tak punya keyakinan, tidak mengamalkan aspek ajaran Islam, dia akan terpesong, akan dapat azab di dunia akhirat. Ini Tuhan sebut dalam Quran. Tak nak amal, tak nak ikut,
confirm kau akan dapat azab ni. Sama ada di dunia maupun di akhirat. Atas dunia kau takkan aman punya. Akhirat dah tentu kena azab lah. Kan? Atas dunia pun kau tak aman. Apa undang-undang kau buat pun selagi mana tak ikut hukum Allah Ta'ala, kau takkan aman punya. Walaupun kau kata hukum kau hebat lah. Hebat lah tuan kan. Penjara belas tahun, sebat lagi. Tapi dia tak boleh aman. Pasal apa dia tak boleh aman? Tak ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok dia kata, salah satu kemunduran orang Islam ini dalam segala bidang adalah tidak mengamalkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu Islam dia tak boleh maju, dia tak boleh naik sebab kita tak mengamalkan Islam sungguh-sungguh. Kita kata Islam tu cantik dah. Kalau cantik buat, kenapa cantik tak amalkan? Kita ambil pula yang tak cantik. Ni pelik manusia ni. Yang cantik dalam Quran dan hadis tak amal, yang tak dalam Quran hadis kita amalkan. Sebenarnya mana yang cantik? Quran cantik ke yang tu yang cantik? Ni perbahasan ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tengok nah. Tuhan sebut ni. Dari segi akidah, ramai orang Islam menjadi murtad secara terang-terangan kerana hatinya tertutup dari jalan kebenaran. Mereka tidak meyakini kebenaran Islam. Murtad. Ini bukan saya sebut. Tuan-tuan tahu kitab yang saya bawa ni, dia punya biografi apa? Kitab dia apa? Ihya Ulumuddin. Kitab dia apa? Al-Kabair oleh Imam Syamsuddin Az-Zahabi. Targhib wa Tarhib, Jamiatus Sahih Imam Bukhari dan Muslim. 50 tanda orang-orang munafik. Ni kitab semua hebat-hebat ni. Dia ambil buat rujukan kitab ni. Ni ringkasan nota pendek ya. Tuan-tuan. Nak bahas tang mana kan? Dia kata ramai orang Islam menjadi murtad secara terang-terangan. Kenapa? Kerana hatinya tertutup dari jalan kebenaran. Kita sebut Quran pun dia nafikan. Kita sebut hadis pun dia nafikan. Kita sebut Quran pun dia tak ikut. Itu hakikat dia penafian tuan-tuan. Itu bukan suka-suka tuan-tuan. Itu menafikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Tuhan kata dalam Quran, Nabi pun sebut, dalilnya cukup lengkap tuan-tuan. Justru itu iman mereka sudah tidak berfungsi lagi. Mereka membelakangi larangan Allah dan Rasulnya. Sebab itu tuan-tuan dengar, bila kita buka Quran mesti orang jawab kan, memanglah dalam Quran, tapi memang kita bukan tolak, cuma yang kata tak ragu ni, kita Quran langsung diam. Allah Subhanahu wa Ta'ala bila Nabi baca firman Allah pada sahabat, ada tak sahabat jawab? Tapi Rasulullah kan ada? Tak ada. Arak ni dalam Quran haram. Turun ayat Quran mengatakan menghina arak ni najis, keji. Apa orang Arab buat? Apa sahabat buat? Tumpahkan arak ni semua buang. Tapi Rasul banyak lagi tu kan, tak membazir ke kita bang? Ada jawab lagi tu? Dia tak ada jawab lagi tu. Sebab yakin dengan ucapan Nabi, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak fikir panjang, tumpahkan terus. Kalau kita kan, pokok ni haram kan. Tapi Ustaz, kalau nak banyak lagi Ustaz, kalau kita buang bazir lah. Dia jawab kan? Dia jawab tak? Ini yang kita takut tuan-tuan. Kita jangan main-main dengan apa yang Allah sebut. Dia boleh terkeluar dari Islam ni. Semalam saya dah bicara dekat Taman Penggaram. Kufur ni ada 4. Dan sama ada dia kufur akidah, sama ada dia kufur syariat, sama ada dia kufur akhlak, kan? Semua ada. Sama ada dia kufur nikmat. Ada 4 semalam saya dah bahas. Dalam waktu yang sama tuan-tuan, daripada 4 ni, silap-silap salah satu mesti kita kena. Kita rasa tak, kita rasa macam aku okey, aku apa yang okeynya?
Apa yang okeynya kita? Kan? Allah Ta'ala perintah, kita tak ada alasan kita yelah, tapi Tuhan tu Maha Pengampun. Memang Tuhan Maha Pengampun. Kita baca tak Tuhan Maha Pengazab? Azab Tuhan amat pedih. Baca ayat tu. Ngampun je terus azabnya. Kan? Jadi tuan-tuan, malam ni kita nak tengok tuan-tuan, dalam sebuah hadis Nabi SAW kata apa? Inni taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima abada, kitab Allah wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan kamu sekalian dua perkara yang jika kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, nescaya kamu tidak sesat selamanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulnya, yakni hadis. Maknanya kalau tinggal ini, tak nak buat, tak nak ikut, kita sesat. Sebab Nabi kata kalau pegang dua-dua tak sesat kan? Kalau tinggal dua-dua salah satu pun sesat tak? Jawapan dia mesti sesat. Buat tak sesat, tinggal mesti sesat. Sekarang ajaran Quran dan sunnah banyak yang kita tinggalkan, maka kita termasuk orang yang telah sesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita tinggalkan terang-terang. Perintah Allah kita tinggalkan. Sebab itu kena faham tuan-tuan, jangan main-main. Sesungguhnya orang-orang yang kembali kepada kekafiran, murtad sesudah terang petunjuk bagi mereka adalah syaitan menghiaskan pada mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. Pasal apa dia sesat? Kerana apa? Petunjuk dah ada. Tuhan dah turunkan 30 juzuk, 114 surah. Cuma kita je tak meyakini sehingga kita tak mengikut. Syaitan bawa lagi cantik daripada tu. Syaitan bawa lagi cantik lah, nampak indah lah benda tu, dia pun bawa. Kita pilih yang mana? Syaitan punya ke Quran punya? Kalau kita pilih Quran, kita akan selamat, confirm mak tu. Tapi kita pilih syaitan punya, saya tak pilih syaitan punya. Yang kita buat-buat ni kebanyakannya yang syaitan tunjuk lah tu. Kenapa tak nak ikut Quran betul-betul? Kenapa tak nak ikut Quran sungguh-sungguh? Yang kita ikut apa? Semayang. Yang kita ikut apa? Puasa. Yang kita ikut apa? Zakat, haji. Itu kita ikut lah. Qada dan qadar Allah kita ikut tak? Qada, ketentuan Tuhan, kita yakin tak? Kalau kita yakin dengan ketentuan Tuhan, kita tak akan mengeluh, kita tak kisah semua-semua. Sebab ketentuan Tuhan kita tahu, ni semualah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Terima je, tak ada apa. Tuan-tuan, jadi amalan dan perbuatan syirik juga merupakan manifestasi keraguan pemikiran umat Islam tentang kebenaran ajaran Islam, di mana amalan ni melibatkan sihir, kurafat, ni semua ada lah. Kita ingat zaman sekarang ni, zaman dah moden, tak ada lah sihir tu. Ada tuan-tuan. Zaman serba canggih ni pun sihir masih ada. Kita ingat zaman datuk nenek kita dulu-dulu lah kan, ada bela pelesit kan, ada bela hantu raya kan, dulu-dulu memang ada lah kan. Orang kampung, orang tua-tua dulu nak berkebun tuan-tuan, kena ada lah benda-benda tu dibelanya supaya senang kan. Tanam padi tak payah jaga, suruh member dia pergi jaga. Dulu-dulu kan macam tu tuan-tuan. Zaman dulu semua ada benda-benda macam tu. Ada hantu raya, ada pelesit, apa lagi? Jembalang apa tak tahu lah dibelanya. Senang tuan, senang. Hutan banyak masa tu. Lepas tu dah lama dah meninggal, kat siapa nak bagi? Dah turun kat kaum korban. Itu yang tuan-tuan panggil sako tu. Apa nama? Sako kan? Sako kan? Pindah. Lepas tu dah tak ada orang nak ambil, dah pening kepala.
Macam mana nak buang ni Ustaz? Macam mana? Dah panggil Ustaz lah nak buang ni. Apa nak dibuangkan lagi dah? Dah sebati. Dulu memang ada lah benda-benda macam tu tuan-tuan. Qarin dia tu. Tak ambil, dia ngacau. Habis kaum kerabat kita. Jadi tuan-tuan, ni sekarang ni pun ada main-main sihir ni. Dulu santau orang main kan, dulu lah. Dulu permainan santau ni biasalah tuan-tuan. Santau kan, menyembur darah kan daripada mulut, macam mana? Dulu kan salah cakap je dapat dulu santau ni kalau banyaklah belah ni 9, kalau dulu dia banyak belah-belah polisen tu. Belah Pasir Panjang tu memang hebat kan. Lepas tu belah-belah Perak tu, belah-belah Gopeng semua tu. Itu belah-belah Parit sana tu, itu memang hebat lah dulu. Kan sikit-sikit santau je kan. Johor ni saya tak tahu lah. Tapi belah-belah sana orang kata hati-hati lah masa tu. Dulu nak tengok senang, tak macam sekarang. Sekarang tengok susah. Dulu tengok api dapur, dia api kayu kan. Kalau api dapur dia tu, dia masak tu api dia tegak terus. Tu ada lah. Sekarang apa nak tengok kan api gas lah. Asap dia naik tegak. Kan? Masak dapur kan. Asap dia tu naik tegak apa. Dia tak menyimpang tu, dia tak pergi sana, dia tegak terus. Tu maknanya rumah tu adalah dia simpan ibu tu. Sekarang apa nak tengok lagi kan. Sekarang tengok dapur gas, mana ada asap tu. Dulu lah saya sempat lah kan. Jadi orang tua saya pun, arwah ayah saya pun, dia akan tunjuk lah. Sebab saya jadi ustaz masa tu. Kau tengok rumah orang ni, kau tengok ni, kau mengajar kawasan ni, kau jangan minum suka-suka hati. Kau tengok petanda ni, dia ajarlah, ajar. Adalah ilmu-ilmu dia ajar sikit. Kalau nak minum jangan gelojoh sangat kan. Kita dah haus kan. Apa lagi? Tak dan bismillah pun lupa. Nak minum tu tengok dulu ada tak bayang-bayang. Kalau air tu panas, rasa dulu bawah sejuk ke tak. Tengok sejuk, air punya panas, bawah pun sejuk. Ni petanda tak bagus ni. Kan? Adalah orang tua saya bekalkan sikit-sikit dulu. Kan? Sebab tu saya kadang-kadang sini saya tak takut sangat lah. Tak ada lah kot jemaah, tak ada lah kot. Kan? Tapi jangan dicubalah. Jangan dicubalah kan. Sebab kalau cuba nanti takut malu kan. Kok bagi-bagi saya tengok-tengok cawan tu pecah. Tu macam saya pernah kena lah, tu saya tahu kan? Pernah je kena lah. Kadang-kadang Tuhan nak jaga, ya dia jagalah. Kadang-kadang memang terlalu haus, tapi Tuhan nak jaga, tengok bayang-bayang tak ada ni kan. Air tak ada bayang-bayang ni, biar betul ni. Minumlah. Kau lah minum dulu tengok. Kau lah minum, aku tak nak apa dia. Kan? Adalah petanda-petanda. Dulu saya belajarlah dengan orang tua sikit. Kan? Pasal ada seorang guru ni. Guru ni dia sihat, tapi orang panggil dia gila. Dia elok, tapi orang panggil dia gila lah. Saya ingatlah nama dia tu kan. Orang panggil apa? Atan Gila. Tapi dia elok. Tapi dia, orang kata dia gila pasal apa? Dia makan kaca. Dia makan orang bagi apa benda Allah tu, miang rebung ke serbuk besi ke, dia ngap telan. Dia telan dia. Memang gila. Dia bukan gila, dia elok. Cumanya ilmu dia, ilmu santau ni, bila dia makan telan tu, dia minum air, betul dia keluarkan balik. Boleh keluar. Dia tunjuk ni benda ni. Terus saya tanya dulu, kalau bolang pinggan terasa tak kaca ni? Dah. Habis tu macam mana? Kan? Sekarang adalah lagi tuan-tuan, tapi tak kuatlah macam dulu. Adalah saki-baki lagi yang tak tahulah. Kan? Suka main-main benda-benda macam tu. Kan? Mungkin seronok kot tengok orang kena.
Kan? Santau ni ada peringkat tuan-tuan. Kalau yang teruk, situ je on the spot. Dia tumbang-tumbang muntah darah, qalu inna lillah. Itu yang power betul lah. Itu dia bagi memang kat situ dia nak bagi. Ada yang jenis lambat. Makan 2-3 hari baru tu baru dia keluar menyembur darah. Pak, dia keluar darah. Batuk pun keluar darah. Bukan darah biasa, darah tu darah hidup. Darah biasa, darah macam darah luka tu dia keluar. Dia keluar. Tu dia lambat tuan. Dia makan mana usus perut dalam. Ada satu dulu orang Johor Bahru ni datang berubat kat sana. Doktor kata apa, nak kena potong usus dia. Dia datang berubat, orang yang berubat tu kata jangan potong. Jangan potong. Dia keluarkan benda tu. Tuan-tuan tahu, satu besen besar ni dengan 7 jug air kaca tu. 7 jug air ni dia boleh minum habis. Minum. Lepas tu keluarkan. Saya sendiri tengoklah depan mata saya. Saya duk fikir pun, tak kembung ke dia 7 jug ni. Aku nak ngambilkan segelas pun seksa, kau 7 jug. 7 jug air dia minum. Orang tu buatkan 7 jug ni minum. Itu tak ada besen, muntahkan dia. Keluarkan dia. Keluar. Sampai habis. Sihat alhamdulillah orang tu. Dulu lah. Sekarang tak tahulah, banyak benda lagi nak main. Tak payahlah nak sihir-sihirin orang. Tapi itulah, tak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Firman Allah Taala lagi, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Sesungguhnya mereka mengetahui siapa yang mengerjakan sihir tidak ada bahagiannya di akhirat. Tapi main juga sihir. Sesungguhnya amat jahat orang yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahui. Orang yang main sihir ni tuan-tuan, dia ini sesungguhnya amat jahat orang yang menjual diri dengan sihir ni. Tahu tak sihir itu dilarang oleh Allah, tapi dia buat juga. Sebab itu kita katakan bahawasanya mereka tak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala sampai sanggup nak sihirkan orang. Kemudian kata Nabi, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatuhu 40 yawman. Barang siapa mendatangi dukun, tukang tenung lah, lalu menanyakan tentang sesuatu dengan membenarkan percaya ucapannya, maka solatnya tidak diterima selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Tuan datang jumpa dukun lah kan. Tuan tolong tengokkan kedai saya ni. Kenapa? Tahulah sejak kebelakangan ni kedai saya ni orang pun tak nampak kan. Orang tak nampak kedai. Kan ada kan. Ada kan lagu tu kan. Kedai sebesar-besar orang tak nampak. Mana kedai dia? Kan? Betul orang tanya pula dia, kedai tutup kan? Hari-hari buka. Saya lalu tutup ya. Orang kan jenis-jenis tu kan pandai kan. Tak tahulah apa yang ditutup juga kedai kawan tu. Kan? Ni semua orang-orang yang macam ni bahaya tuan-tuan. Tapi benda tu tuan-tuan ada. Benda-benda sihir ni memang ada. Macam mana tuan-tuan? Kan? Pergi tengok kedai dia orang tak nampak. Kan? Jalan kat kedai dia pun tak tahu kat mana. Dia lalu-lalu tanah lapang. Kedai tersergam indah, dia kata lapang. Tak buka kedai gaji. Buka je hari-hari. Tak ada pun selalu. Ya ke? Iya, hari-hari selalu tak ada orang. Kedai pun tak ada. Hajinya kedai depan tu kan? Dah tak ada, saya tengok dah kena roboh ke apa? Roboh apa kedai tu ada? Kita pun pergilah tengok kan. Pergi tengok kan. Oh dia tuan, kedai tuan ni ada barang campaknya ni. Dia kata tutupnya. Memang ada tuan.
Memang ada lah kan. Tapi kalaulah kita mempercayai cakap dia tu yang tak boleh. Kan? Nak pergi berubat je lah. Jangan pergi percaya benda-benda, ni dia tanam barang, ni dia sangkutkan barang, yang tak payah percaya lah. Saya datang nak berubat, saya bukan nak tahu tu semua, saya tak nak tahu. Barang ke apa saya tak nak tahu. Saya nak berubat, tolong ubatkan saya ni, dah. Ini dia siap bagi tahu lah. Ni bukan orang lain ni, ini kaum kerabat yang buat ni. Ni bukan orang lain, ni orang dekat ini, kata dia. Dekat tu kat mana tuan? Dia dekat-dekat rumah ni. Dah kita pun nak mulakan kat rumah. Kiri ke kanan tuan? Dia belah-belah depan tu je. Kita pun dah nampak dah. Kuasa dia ni dah ni kan. Dah mula je kan. Asal kau kata dia pula? Sebab sejak ke belakangan dia tengok aku boleh macam ni. Dia mula buat serabut tu. Ni yang dilarang ni. Nak berubat je lah. Saya tak nak tahu tuan siapa buat. Saya nak tuan tolong ubatkan je. Dah, saya tak nak tahu dia nak buat apa, dia nak apa. Boleh ubatkan tak? Boleh buatkan. Boleh buang. Dah, selesai masalah. Tapi saya nak bagi tahulah siapa dia. Tak payah, saya tak nak tahu. Ini kadang-kadang dia orang ni, kita nak datang berubat, dia bagi tahulah. Ni bukan orang lain ni. Tak payah bagi tahu orang lain ke dia, ke peduli ke lah. Kan? Habis tu dia tanya pula tu, ni nak balikkan ke dia ke macam mana? Ini kalau balikkan kat dia, teruk dia ni. Kita pun kata kalau boleh balik kat dia, baliklah. Bagi dia ajar sikit. Jangan tuan nak berubat. Sebab itu, sebab dia melibatkan solat tuan-tuan. Banyak perkara tuan-tuan kita ni dalam Quran kita tak percaya. So, saya kata tadi, Quran jelas-jelas kata tak boleh, kita buat juga. Tuhan larang, kita buat juga. Tuhan suruh, kita berbahas pula. Tuhan bahas dah kita dalam Quran, tak ada keraguan. Tu saya kata tadi, buka tentang ayat yang mula-mula tadi tu, wa ma yughni anhu malu iza taradda, hatta tak memberi manfaat baginya apabila dia mati. Maknanya kalau dah mati, apa yang tuan-tuan ada ni dia tak boleh tolong lah, dah mati kan. Banyaklah tanah kan, malahan dia datang mudarat kat tuan-tuan nanti kan. Contohnya Sa'amin ni ada tanah lah, simpan tanah tu. Besok Sa'amin ni tak ada, meninggal, ambil kat anak cucu, bergaduh dia pasal tanah tu. Bal huwa syarrul lahu, dia akan jadi mudarat kepada orang yang punya tanah. Bahkan kejahatan bagi mereka. Apa jahatnya? Pasal tanah Sa'amin ni, anak beranak cucu tak bertegur siapa, saudara mara bergaduh. Dekat situ ada pula pokok rambutan sebatang ni pun. Lepas tu masam pula tu, itu pun bergaduh sakan. Siapa nak tanggung kat tu? Sebab itu tuan-tuan, jangan main-main harta ni. Jangan main-main kita suka-suka nak simpan-simpan. Ni ibu-ibu ni kadang-kadang simpan gelang banyak-banyak, barang kemas banyak-banyak. Meninggal besok, anak beranak, cucu menantu berebut, itu baru ada akal sikit dalam kubur. Sebab itu Tuhan kata bal huwa syarrul lakum, dia rosakkan kita nanti. Kalau tak percaya kat, tak tahulah. Tuhan kata apa? Dia bukan elok bagi kamu. Duit yang kamu simpan bukan elok bagi kamu. Apalah tak elok lah, duit. Bila kita meninggal, duit banyak, bergaduh adik-beradik, kau dapat banyak. Sebab itu P.Ramlee buat filem tu dah cantik tau. Kita je tak ambil tiba P.Ramlee buat filem kan. Apa filem P.Ramlee tu? 3 Abdul. Aku dapat ni apa, membuat kuda punya, semua main pound sterling je. Yang P.Ramlee ni Abdul Wahub dapat rumah yang 2-3 tahun lagi nak runtuh. Tuan tengok tak? Sengsara siapa tu? Ismit Ulam Raja. Sampai keluar mimpi dia kat Abdul Wahub beli semula. Tuan-tuan dengan
Sebab itu Tuhan sebut ni, tuan-tuan tak percaya lagi. Tuan-tuan ingat tuan-tuan banyak kebun, banyak rumah tu selamat. Percaya ni. Dia akan jadi rosak kat kita. Lepas tu tuan-tuan simpan buat apa lagi? Manfaat kalau dia. Apa nak disimpankan mendatangkan mudarat. Saya cuma bagi tahu je tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan nak mudarat, tuan-tuan tanggunglah sendiri. Apa masalah saya? Besok jangan salah ustaz tak bagi tahu. Ni ayat Quran. Ni ayat Quran ni tuan-tuan. Renung-renungkanlah tuan-tuan. Kadang-kadang pasal harta ni berebut tuan-tuan. Kadang bagi orang tumpang, orang tak nak keluar. Dah bergaduh. Pasal benda Allah tu, kita bergaduh tuan-tuan. Contohlah, ni Abang Syarum ada tanah kan, bagi saya numpang. Tapi Abang Syarum ni tak pernah cakap pun dekat anak-anak. Tanah yang ustaz tu duduk tu, tanah Abah tau. Dia numpang itu. Buat surat perjanjian, suruh keluar ke apa ke kan. Bila tarikh keluar apa semua, surat tu dibagi salinan kat orang yang menumpang dengan anak-anak kita. Tapi surat tu bukan tulis tangan dia, dia kena ada cop semua lah. Ada saksi semua. Seorang satu simpan. Kalau tak, harta tu besok Abang Syarum nak nanggung. Pasal tanah Abang Syarum ni lah habis orang bergaduh. Kan jenis tu kan banyak. Orang dulu kan macam tu kan. Suka bagi kan. Kesian dekat haji tu. Dia pun tak ada tempat rumah. Bagilah duduk kat tanah kita tu. Bukan bagi terus, kita bagi numpang dia. Besok dia dah boleh, besok biar dia keluar lah. Tengok kawan tu tak keluar-keluar kan? Dapat kat anak cucu kita. Tu bukan tanah atuk aku ke dulu. Tanah atuk. Habis tu dia tak mau keluar. Aku dah pergi jumpa dah, dia tak mau keluar juga. Dia kata dia dah beli pula dah. Tu macam tuan-tuan dengan main-main harta ni kan? Tuan-tuan tengok orang kaya. Ramai orang kaya tuan-tuan hari ni. Tuan-tuan tak tahu masalah dia orang. Bini pula 4 orang, bini 3 orang, anak dekat 15 orang. Harta pula banyak. Bergaduh tuan-tuan. La ilaha illallah. Macam nak kiamat dunia ni dibuat. Seorang ambil lawyer tu, seorang ambil lawyer ni, nak fight tu tanah aku, itu syarikat tu nama aku. Tuan-tuan jangan main tuan. Harta ni kalau banyak tuan-tuan, dia bukan baik. Ni Tuhan sebut. Dia kata apa? Bal huwa syarrul lahum. Bahkan kejahatan bagi mereka ni nanti. Rosak bagi kita ni. Satu nak sementara hidup ni bagi-bagi kan. Kau sebelum abah meninggal, sebelum mak meninggal, ni tanah ni kau punya. Ni rumah ni kau punya. Ini kau punya. Jangan berebut lagi dah. Tapi buat sementara mak abah ada ni, hasilnya abah dengan mak makan dulu. Nama je nama kau. Tu kebun sawit tu abah bagi kau, tapi hasilnya abah ambil dulu. Sementara lagi abah hidup, dah abah dah padam sok, kau pulun lah. Cukainya kau bayar, hasilnya abah makan. Wish, mana boleh macam tu ustaz? Abah seronok lah makan, saya bayar. Sebab kau tak beli tanah tu. Tanah tu kau tak beli. Tanah tu kau dapat beli, hasilnya aku yang tanam dulu, akulah makan dulu. Cuma sebelum aku mati, aku bagi kau dulu tanah ni. Nah, hasil aku kutip. Tu rumah sewa tu abah bagi kat kau, tapi sewanya abah ambil dulu selagi abah ada. Berapa lama ni bah? Sampai abah meninggal. Wih, lambat ke abah nak meninggal ni bah? Kan, lambat ke cepat tu abah punya. Kau jangan macam-macam. Dah itu kalau dia racun apa kita kan. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, kena buat lagu tu. Sebab akhir zaman ni tuan-tuan tengok, adik-beradik pun tak tegur siapa. Adik-beradik pun tak balik. Pasal apa tak balik tuan? Ada. Tu rumah tu bukan nama saya dah, rumah tu nama dia. Tapi dia masih adik-beradik. Memanglah, tapi tak boleh lah nak balik-balik. Kan nak ambil rambutan pun dicantahnya dah galah tu kan. Apalah. Pasal itu kita jadi bergaduh. Adik-beradik bergaduh. La ilaha illallah. Tuan-tuan,
Ini yang Tuhan bagi tahu ni. Kan? Banyak tuan-tuan. Yalah, kadang tukar nama. Tukar-tukar nama tu tak dapat kat dia, dapat kat orang lain. Kan? Bergaduh tuan-tuan. Tanah kebun pun bergaduh, semua gaduh. Saya tuan-tuan alhamdulillah, adik-beradik, kau nak kau ambil. Kau boleh jaga, kau jaga. Aku tak ada masa nak jaga. Kau siapa nak ambil? Siapa nak ambil, kau ambil lah. Kau nak usahakan, usahakan. Aku tak nak usahakan. Sebab aku dah ada tanah. Mana tanah kau? Dah ada dah. Mana-mana dah ada dah. Semua 5x7 punya. Semua dah ada. Aku pergi sini pun ada tanah besok. Aku pergi sini pun ada tanah besok. Cukup atau 5x7 pun dah okey dah. Kau nak banyak mana lagi? Bukan besar sangat badan kau pun. Nak sampai sehekar. Datang Johor, habis kat Johor, tanam kat Johor. Takkanlah orang Johor kata, tak boleh tanam kat Johor, dia ni orang kata, tak boleh. Siapa kita nak larang-larang? Tanah, Tuhan kata kau ada tanah kat sini, tapi 5x7 je. Kenapa nak rebut-rebut? Saya alhamdulillah, adik-beradik 9 orang tak ada berebut. Siapa nak, kau ambil. Kau boleh usahakan, kau usaha. Kau tak nak usahakan, biar ada hutan simpan. Kalau saya senang je, daripada hutan simpan, siapa nak tanah tu nak usahakan, usahakanlah tuan. Kalau nak hasilnya, ambil lah tuan. Saya tak ada mikir tu semua tuan. Daripada tanah tak bermanfaat, daripada tanah kita tak usahakan, kita simpan, besok kita jawab depan Tuhan, siapa nak tuan nak berkebun, tu tanah kosong tu saya punya. Musuh lah. Habis hasilnya Ustaz, ambil lah kat tuan. Tuan yang buat, tuan ambil lah. Habis berapa sewanya tanah ni? Tak ada sewa-sewa. Selagi tuan hidup nak usahakan, usahakanlah. Saya senang tuan. Isyak azan dulu. Bilal. Tuan Syahrul macam tak nak azan dah. Air masuk. Ini
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad innaka la tuhibbul. Jadi tuan-tuan, kita sambung lagi. Tuan-tuan, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut, maknanya kalaulah kita tak amalkan apa yang Allah Taala perintah, apa yang Allah larang, kita tak buat, artinya kita meragui apa yang Allah Taala sebut. Maka kita tergolong sebagai orang-orang yang tidak mempercayai atau meragui apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, apa yang Allah Taala janjikan. Walaupun Allah Taala janjikan dengan jelas dalam Quran, contohnya kita mengeluarkan sebahagian harta kita, namun Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya dengan lebih baik. Kita tak percaya, tuan-tuan. Kadang-kadang orang persenda-sendakan lagi. 1 dibalas 10. Mananya dia kata aku dah keluar banyak tak ada balas pun. Ini Nabi dah sebut, dalam Quran dah sebut dia ganti balik semula kan. Tapi kita boleh mempertikaikan, kita boleh sendakan. Mananya dia kata aku selalu bagi, tak ada pun. Habis lagi ada. Maknanya kita termasuk ragu-ragu terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, hati-hati, jangan sampai hati kita ini ada sekelumit dalam hati kita ini meragui, tidak mempercayai apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran dan juga apa yang Nabi sebutkan di dalam hadis-hadisnya. Artinya kalau kita ada itu, kita termasuk orang yang masih ragu, masih tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tuan-tuan. Jadi hari pun dah 8.30, insya-Allah kita sambung lagi di lain waktu, mudah-mudahan, tuan-tuan. Insya-Allah siapa berhajat nak minyak wangi ke apa, ada di luar nanti insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Binahim wa akrim bitaqwa min bil afiyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh. Tak boleh. Dah tak boleh pun. Nanti